Rania boleh nampak? Kalau tersekat-sekat pun bagi tahu ya, sebabnya kawasan Ustazah ni selalu juga lagging. Okey. Okey, baik. Okey, kita mula bismillah. Okay, untuk kelas pertama, kita akan belajar tentang dhamir. Tapi sebelum itu, Ustazah nak masuk yang inilah. Okey. Silibus subjek Lughatul Quran lah untuk UPKK. Okey. Yang ini Ustazah nak masuk sebab satu, kita kena faham dan hadam apa yang kita belajar untuk UPKK kita ni. Okey, yang pertama, tajuk-tajuk lah, nama-nama tajuk ni. Al-fawakihu, ada al-khudrawat, al-hayawanat, lughatul fasli. 4 ni kita kena hafal. Okey, 4 ni tak boleh tak kena hafal lah. 1 ya, bahasa Arab, elakkan tersalah ejaan. Bahasa Arab dia tak boleh salah ejaan lah. Kalau salah ejaan, berkemungkinan salah jawapan itu walaupun betul. Okay, walaupun sebenarnya betul tapi ejaan salah boleh jadi salah jawapan tu. Jadi ejaan kena betul lah untuk al-fawakih, al-khudrawat, al-hayawanat, lughatul fasli ni. Okay. Kemudian al-a'dad wal-arqam, nombor. Okay. Al-ayyam wa syuhur ni hari dan bulan lah. As-sa'at wal-awqat ni adalah jam. Al-dhamair kata ganti nama diri yang kita akan ulang kaji hari ini. Kemudian ada ismul isyarah, kata tunjuk, haza, hazihi tu. Adawatul istifham ni, kata tanyalah, kam, man, kaifa, kan? Ada 8, 9 kata tanya. Kemudian jumlah. Jumlah ni tahun 5, adawatul istifham ni pun tahun 5. Okey, al-jumlah tu ada 2, al-jumlatul ismiyah, kata namaan, okey. Ayat namaan lah. Al-jumlatul fi'liyah pula ayat kerjaan. Ini semua adalah silibus bagi UPKK Lughatul Quran. Pertama, kena tahu apakah yang kita pelajari. Kedua, kita kena hafal ataupun kena ingat. Kena tahu maksud-maksud dia ni. Sebab dalam soalan boleh keluar kan. Boleh keluar dia bagi gambar buah. Contohnya dia tak tanya nama buah. Tapi dia tanya dalam tajuk apakah gambar ini. Kita boleh sebutlah al-fawakihu. Jawapan dia yang sebenar kan. Ataupun dia bagi gambar jam. Dia tak tanya pukul berapa pada jam tu. Tapi dia tanya tajuk apa ni? Dalam jenis apakah gambar ini? Kalau kita tak tahu jam dalam bahasa Arab, al-awqat ke, as-sa'at ke, dah susah nak jawab kan. Jadi setiap daripada satu tajuk yang kita pelajari itu, kena tahu juga dia punya bahasa Melayu. Kena tahulah maksud dia. Baik, itu yang pertama lah. Baik, seterusnya adalah ad-dhamair. Kita masuk kepada ulang kaji pada hari ini, iaitulah ad-dhamairu. Ad-dhamairu ni jamak atau banyak kata plural bagi dhamir. Dhamir adalah kata ganti nama diri lah. Macam kita bahasa Melayu kan, saya, awak, mereka, dia. Bahasa Inggeris pun begitu, he, she, it, we kan. Itulah kata ganti nama diri. Tapi bahasa Arab ada kata ganti nama diri dia sendiri. Okey, dia merujuk kepada individu lah. Okey. Ada 14 semua. Kalau dalam bahasa Arab ada 14 semua kata ganti nama diri yang kena hafal. Okey? Boleh setakat ni? Boleh. Okey, baik. Seterusnya ini adalah table ataupun jadual lah sudah buatkan untuk kita ulang kaji. Yang pertamalah dia ada bahagian, nampak tak biru merah ni? Sebab apa biru merah? Sebab kata ganti nama diri atau dhamir, dia ada, kita kena tahu dua benda. Untuk kata ganti nama diri, kena tahu dua benda. Apa dia dua benda tu? Okey, yang pertama adalah jantina. Okey, dari segi jantina, kena tahu dhamir itu lelaki ke perempuan. Kena tahu tu. Okey, sebab ada bahasa Arab ni dia istimewa, lain sikit. Macam bahasa Melayu, dia tu boleh jadi lelaki perempuan kan. Tapi bahasa Arab, dia guna dia tu huwa atau hiya. Macam tu. Jadi kena tahu. Kata ganti nama diri tu, dhamir tu lelaki ke perempuan atau muzakkar ke muannas. Yang kedua, kita kena tahu dhamir itu kuantiti dia berapa. Okay. Dia seorang ke, dia dua orang ke, dia ramai. Sebab setiap satu tu dia ada penggunaan dia. Dia tak sama yang kalau seorang kena guna yang itu, kalau dua orang kena guna yang khas untuk dua orang. Okey. Dua ni kena tahulah.
Jantina dan kuantiti. Sebab itu ada warna-warna berbeza ni. Baik yang belah atas ni bahagianlah lelaki, muzakkar, wa muannas, perempuan. Kemudian yang bahagian warna putih ni kuantiti lah semuanya, nampak mufrad, musanna, jam'un. Ni dah pernah dengar kan? Okey, jadi yang mufrad, okey, warna kuning ni kata ganti nama diri ketiga. Warna hijau kata ganti nama diri kedua, dan warna kelabu di bawah ni ana nahnu adalah kata ganti nama diri yang pertama. Kan? Huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kena hafalah tu. Okey. Baik. Untuk mufrad dia satu. Yang satu macam huwa dan hiya serta anta dan anti. Huwa dan hiya ni maksud dia dia. Kan? Huwa, dia. Macam tu saya sebut kalau dengan anak-anak murid, huwa, dia. Sebab dia tu kita tak nampak. Dia ghaibah dan ghaib kan? Kata ganti nama diri ketiga tu kita tak nampak. Atau tidak berada di depan mata. Kalau yang kedua, kita sebut mukhatab dan mukhatabah. Mufrad dia anta anti. Yang tunggal dia anta anti. Awak maksud dia. Okey, awak. Macam tu tunjuk dia kan? Kalau musanna, dua ni, huma untuk yang kata ganti nama diri ketiga. Huma maksud dia mereka lah, mereka berdua. Ini kena tahu dulu ya. Antuma pula awak berdua lah. Sebab dia musanna kan, musanna yang dua. Dan jam'un ataupun plural lah. Plural dia hum, hunna untuk kata ganti nama diri ketiga, mereka semua. Kalau kata ganti nama diri kedua, antum dan antunna. Okey, ini awak semua. Okey, dan pembahagian dia macam ni lah, ikutlah. Kalau lelaki, huwa, huma, hum, perempuan, hiya, huma, hunna, muzakkar untuk yang kedua, anta, antuma, antum, muannas, anti, antum, antunna. Okey, itu. Kemudian ana satu saja mufrad. Ana ni boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Kalau nahnu pun sama, boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan, dan nahnu guna untuk dua, kami berdua, ataupun untuk jam'un, ramai, plural, kami semua. Okey, nahnu boleh guna dua tu. Okey, boleh yang ni? Boleh. Okey, baik. Dhamir ni pula dia terbagi kepada dua. Kalau dalam silibus GPKK dia ada dua lah. Dia terbagi kepada dua bahagian, iaitulah dhamir dan ismun. Okey, dhamir dan isim, iaitu kata ganti nama diri bersama dengan kata nama. Dan yang kedua, kata ganti nama diri bersama dengan kata kerja. Okey. Rania tahu ismun tu apa maksud dia? Kata nama kan? Tahu kan macam mana nak tentukan kata nama? Tahu. Okey, kata kerja? Tahu kan? Kalau nak tanya je tak apa. Okey. Baik. Dua ni. Ustazah nak masuk dua ni lah sebab kalau tengok dari soalan tu dhamir yang banyak tak terjawab kan. Jadi kita nak kenal dua ni untuk mudah jawab soalan berkaitan dengan kata ganti nama ni. Okey. Baik, seterusnya. Yang pertama dulu kita masuk iaitu ad-dhamair wal asma atau kata ganti nama diri dan juga kata nama lah. Noun kan, kata nama kan. Okey. Baik, yang pertama dia ada pembahagian dia. Yang ini lelaki, yang ini perempuan tadi. Kita nak tahu jantina. Yang ini lelaki, yang ini perempuan. Macam tu Kemudian dia punya kuantiti lah. Ini satu, yang ini dua, yang ini jamak banyak. Okey, ataupun ramai. Sudah dibahagikan tu. Baik. Kalau satu, nampak tanda. Ini satu lagi. Kalau dalam kata nama, kita kena tengok tanda. Dia ada tanda dia nak tahu ataupun nak tentukan kata nama itu dengan dhamir dia. Kita tak boleh guna kata nama yang satu dengan dhamir yang dua. Tak boleh. Kita tak boleh guna dhamir yang banyak untuk kata nama yang satu. Macam mana? Ini tanda-tanda ni kena hafal. Ustazah nak tekankan tanda pula untuk kata ganti nama bersama ismun ataupun kata nama. Okey, kalau satu, nampak kat sini dekat asma ni kan, isim kata nama ni. Kalau satu, kata nama itu tiada apa-apa tambahan.
Tak ada tambahan dekat hujung. Jadi dia huwa muallimun seperti itu saja, seperti kata asal. Okey, anta muslimun, satu kan? Anta muslimun, awak seorang muslim. Okey, kemudian ana muallimun, ana muallimatun, sebab yang ni boleh guna lelaki perempuan, maka boleh guna dua-dua, dan ana pula adalah satu. Dia tak ada tambahan apa-apa huruf dekat sini. Kalau nampak tolak ni maksudnya tak ada tambahan. Dia kata asal dia. Okey, yang satu tidak ada tambahan huruf di belakang perkataan. Tapi kalau dua, huma, kita kena tambah alif nun. Mana-mana dhamir yang dua, huma ke, antuma ke, nahnu ke, dia ada alif nun di belakang, di hujung perkataan. Kalau tengok macam ni kan, untuk lelaki muallimani, untuk perempuan pun muallimatani, ada alif nun. Okey, dua kena guna alif nun. Kalau ramai atau jam'un atau plural lah kita kata bahasa Inggeris dia, macam hum, hunna, antum, antuna pun ada tanda. Kalau lelaki yang ramai, guna waw nun. Muallimuna, nampak ada waw nun, ramai. Maksudnya hum muallimuna, mereka semua guru-guru lelaki. Macam tu. Antum muslimuna, awak semua orang-orang Islam. Macam tu ada waw nun untuk lelaki. Tapi kalau untuk perempuan yang ramai, kita guna alif ta di hujung perkataan. Contoh macam ni. Okey, hunna, mereka guru-guru perempuan. Macam tu, muallimat, muslimat, mukminat. Ramailah tu, banyak. Antunna pun sama, talibat. Okey. Mereka, awak semua adalah pelajar perempuan, macam tu. Alif ta untuk perempuan, waw nun untuk lelaki. Sama juga dengan nahnu pun guna macam gitu. Sebab dia guna yang untuk musanna dan jamak sama. Okey? Setakat ini faham? Bahagian ini kena tahu tanda lah. Tanda ni alamat ataupun tanda ni penting. Sebab kalau tahu tanda, mudah sangat nak tentukan domir apa nak guna pada perkataan tu, pada soalan lah. Kalau keluar soalan yang macam untuk kata nama ni, tanda tahu insya-Allah senang. Okey, sebab tanda ni bukan setakat untuk domir je kita guna, untuk ismul isyarah pun kita guna. Okey, baik, boleh? Kalau ada nak soal, tanya. Okey. Okey, kita jawablah, cuba jawab soalan. Ini antara contoh-contoh soalan percubaan. Okey. Baik, yang ini soalan yang pertama ni A lah, A kita kata. Okey, ikhtar. Ikhtar maksudnya pilihlah. Ikhtar ad-dhamair al-munasibah lil jumalil atiyah. Maksudnya kena pilih kata ganti nama yang sesuai untuk ayat-ayat berikut. Macam tu. Okey, satu lagi bahasa Arab, baca aja arahan soalan yang diberi. Baca. Okey, walaupun rasa macam tak faham, tak mengapa, baca saja. Okey, baik. Soalan rakam 16. Soalan nombor 16. Baik, ini tempat kosong, kemudian ada muslimatun salihatun. Okey, Rania boleh tolong cuba jawab. Anta ke anti? Yang pertama macam mana nak jawab? Okey. Cara dia macam ni, Ustazah buat dulu soalan 16 ni. Cara dia macam ni. Okey, dia dah bagi jawab pilihan jawapan anta dan anti. Kena tengok apa? Kena tengok soalan tu. Perkataan selepas tempat kosong. Baik, perkataan ni jantina. Pertama tengok jantina. Jantina dia apa? Perempuan. Perempuan kan? Okey, kemudian bilangan dia berapa ni? Satu ke dua ke banyak? Ikut tanda dia tadi tu. Boleh? Satu ke dua ke ramai ni? Muslimatun ni. Tania? Tak dengar dah. Tersekat ke? Tak. Boleh tak? Ini perempuan, lepas tu berapa ni perempuan ni? Muslimah ni, ada berapa orang ni? Seorang ke dia, dua ke ramai? Tengok tanda tadi. Okey, sekejap saya ulang yang sebelah. Baik, tanda dia. Kalau muslimatun, dia seorang, betul tak?
dia tak ada tambahan alif nun atau waw atau alif ta. Okey, kita tengok kat perempuan ni, dia tak ada tambahan alif nun atau alif ta. Itu je tambahan dia. Kalau nak membezakan kuantiti, tambahan dia tu je. Sama ada alif nun atau alif ta. Jadi, untuk soalan ini, dia ada alif nun tak? Tak ada. Tak ada kan? Alif ta tak ada juga. Jadi, dia ni satu, seorang. Bila dia satu dan seorang, kita dah dapat jawapan dia. Dia perempuan. Ni soalan ni senang je. Okey, perempuan, maka antilah kita guna. Tak boleh guna anta. Sebab anta lelaki. Kan? Jadi jawapan dia dekat sini anti. Okey. Baik. Yang kedua ni, soalan 17. Tengok. Muallimuna fil madrasati. Nampak tak? Perkataan tanda dia apa? Ni perkataan ni lelaki ke perempuan? Tak ada ta kat situ kan? Jadi dia lelaki. Okey? Lepas tu dia ramai. Sebab apa dia ramai? Sebab ada waw nun. Waw nun untuk ramai atau banyak. Kan? Jadi bila ramai, mana satu ni? Lelaki, untuk lelaki punya. Antum, antuna. Jawapan. Antum. Antum lah okey. Kemudian tulislah antum dekat sini. Baik, seterusnya. 18. Tempat kosong. Waladun salihun. Baik. Dia seorang, okey. Waladun satu saja. Sebab apa satu? Sebab tak ada tambahan apa-apa dekat bahagian hujung perkataan. Jadi kita tak boleh guna nahnu lah, kan? Kita kena guna ana. Sebab ana seorang, nahnu banyak. Okey? Jadi jawapan dekat sini adalah ana. Baik, cuba nombor 19 tu. Tilmizatun jayyidatun. Hiya. Mana jawapan dia? Hiya kan? Okey, salah satu tips nak jawab soalan macam gini kan. Tengok perkataan selepas tempat kosong. Jangan tengok pergi jauh-jauh. Tengok selepas tempat kosong tu je untuk tentukan jawapan dia. Okey, jadi dekat sini hiya tilmizatun sebab dia seorang dan dia perempuan. Okey, baik yang terakhir, ni pun senang juga ni. Salmatun wa Aisyatun. Nampak? Apakah jawapan dia? Huma ke hunna? Hunna. Hunna. Sebab apa hunna? Hunna? Ustazah pun tersilap lah ni. Kenapa hunna? Salmah, Aisyah. Berapa orang tu? Dua. Dua orang. Jadi jawapan dia huma. Ni pun kena tengok betul-betul lah ni. Salmah seorang, Aisyah seorang. Jadi huma lah dua orang kan. Hunna tu ramai. Hunna tu 3 atau lebih. Boleh? Okey? Okey, baik. Seterusnya soalan yang ini pula. Da khattan. Kalau ini dia ikhtar, kena tulis jawapan dia. Okey. Kalau yang ini, ini. Da khattan. Bila ada perkataan khattan ni, kena garis. Sebab itu dah kena baca arahan. Kalau ada khattan, kena garis. Kalau tak garis, boleh jadi jawapan itu tidak diterima. Jadi untuk elakkan benda macam tu, kita kena garislah. Da khattan tahtal ijabatus sahihah, letakkan garis ataupun bariskan jawapan. Okey, nombor 26. Sittah wa ishrun. Tempat kosong al-muallimani. Baik. Ini satu ke dua ke banyak ni? Tengok tanda. Dua. Dua. Kenapa dua? Apa yang jadikan dia dua? Tambahan alif nun. Betul kat situ. Jadi jawapan dia antum ke antuma? Antuma. Jadi gariskan, lepas tu nak tulis, boleh, silakan. Macam tu. Cara nak jawab. Okey, antuma al-muallimani lah. Kemudian yang ni, nombor 27, sab'ah wa ishrun, talibat. Jawapan dia yang mana? Antunna ke anta? Antuna. Antuna talibat. Yang jadikan dia antunna sebab ada alif ta ni untuk jamak, banyak, ramai lah. Okey, baik. 28 talibun zakiyun. Hiya ke huwa? Huwa.
Huwa lah lelaki kan, lelaki satu yang seorang. Jadi huwa lah jawapan dia. 29. Najihat. Tengok yang selepas ke tempat kosong. Apa jawapan dia ni? Huma ke hunna? Najihatu. Okey, apa tanda dekat sini? Tanda dia alif ta ni. Jadi alif ta tu ramai. Jawapan dia mana tu? Huma ke hunna? Wa huma hum, ya huma hunna. Mana yang ramai? Mak tak dengar pula ni. Boleh tak dengar tak? Sebabnya Ustazah punya internet dia unstable. Dengar. Okey. Mana satu jawapan dia? Huma ke hunna? Hunna. Okey, hunna. Kenapa hunna? Sebab ramai kan? Ada alif ta dekat situ. Gariskan jawapan. Baik. Salasun, hiya. Dia bagi jawapan pula. Dia bagi domer pula. Kita kena cari jawapan. Hiya, Abu Bakar atau Fatimah. Senang sangat ni. Fatimah. Fatimah lah sebab dia ni perempuan. Okey, 1. Jadi jawapan dia Fatimah. Gariskan Fatimah. Baik, seterusnya. Boleh setakat ini? Kalau ada nak tanya, silakan. Tak ada masalah. Okey. Baik, ini. Ini antara soalan yang banyak juga keluar macam ini. Okey, dia bagi macam ni. Kalau perhatikan sama aja jawapan dia tu. Berbeza pada belakang sahaja. Sebab itulah fungsi dia pun. Dia nak tanya kita faham ke tidak, domer tu 1 ke 2 ke ramai. Itu. Okey, dia nak tanya, ya? Ada tanya ke? Tak ada. Okey. Da' khatan, khatan gariskan. Baik, soalan 21. Ana, dia dah bagi siap-siap domer, jadi kita cari dia punya kata nama lah, jawapan dia. Okey, ana apa? Ana 1. Jadi boleh jadi lelaki atau perempuan, boleh dua-dua kan? Jadi mana jawapan dia? Yang 1, jawapan yang 1 yang tak ada tanda apa-apa. Jawapan dia mana 1? Zahibatun. Zahibatun. Zahibatun ilal madrasah. Gariskan. Baik, soalan 22. Antunna. Zahibatun ke zahibat? Zahibat. Okey, inilah sebab ramai ada. Antunna, awak semua. Okey, ramai. Antum. Nombor 23. Okey, salah sahih 20. Antum. Jawapan dia zahibun ke zahibuna? Zahibuna. Okey, sebab dia ramai. Antum, awak semua. Dan ini tanda ramai. Jawapan dia zahibuna. Baik, 24. Antuma. Zahibani, zahibatun. Zahibani. Sebab ada 2 ni, 2 orang. Jadi tanda dia pun 2 ni, alif nun. Baik, seterusnya nahnu. Zahibuna ke zahibatun? Zahibuna. Okey, ini sebab nahnu boleh jadi 2, boleh jadi ramai. Okey. Jadi jawapan dia zahibuna, dan dia pun boleh jadi perempuan atau lelaki lah. Jangan terkeliru pula dengan ana Ana 1 lah, seorang. Jadi bolehlah tu insya-Allah. Dia boleh bagi macam ni, soalan macam ni, sama ada awak letak dia punya jawapan selepas daripada domer ataupun dia kosongkan dekat domer tu, dia bagi jawapan tu kan. Dia letak situ, dia minta kita isi domer pula. Boleh jadi sama ada 2 tu. Jadi macam itulah cara jawab dia. Cara jawab dia tengok kepada tanda. Okey. Tengok tanda di belakang kata nama lah. Ini untuk kata nama Tengok tanda dia. Kemudian boleh tentukan domer apa yang kita kena guna. Okey. Itulah cara jawab dia untuk soalan domer bersama kata nama. Okey, boleh Baik. Kita masuk yang seterusnya. Yang ini sedikit tricky lah soalan dia sebabnya dia banyak pula ni kan. Okey, yang ini adalah dhamir atau ad-dhamairu bersama dengan af'al. Af'al adalah kata kerja atau kata kerjaan. Okey.
Jadi kata ganti nama diri dan kata nama tadi dah selesai. Tengok tanda, tentukan dhamir, satu, dua atau ramai. Dhamir dan af'al atau kata kerja pun begitu sebenarnya. Sama aja. Okey? Dia jadi banyak tu sebab dia ada 14 dhamir, maka ada 14 lah kata kerja yang kena sesuaikan dengan dhamir itu. Kalau satu macam mana, kalau dua macam mana, kalau ramai macam mana, sama juga kalau perempuan lain gaya dia, lelaki pun lain dia punya perkataan. Okey? Jadi, yang ini. Pertama kalau dekat sekolah, cikgu atau ustaz-ustazah memang minta kita hafal ni dia punya tasrif ni ataupun sifir kita kata sifir bagi setiap kata nama ni dia ada sifir. Dia sifir ni yang mana? Yang tambah-tambah tu. Yang tambah-tambah tu sifir lah tu. Apa yang perlu tambah? Okey, untuk setiap kata ganti nama ni. Baik, kita tengok al-fi'lul mudhari'. Rania tahu al-fi'lul mudhari' tu apa? Ingat apa maksud fi'lul mudhari'? Sedang. Sedang kan ataupun past tense, present tense. Sudah suka lah ni guna ni, budak-budak ni dia senang nak hafal itu. Present tense ataupun yang sedang berlaku. Baik. Jadi, kalau untuk kata ganti nama dan kata kerja bagi fi'lul mudhari', tanda dia ada tambahan huruf di hadapan dan juga di bahagian belakang macam tu. Okey? Itu pertamalah tentang tanda. Untuk huwa lain. Huwa yaf'alu, huma yaf'alani, hum yaf'aluna. Okey, macam tu. Sampai ana nahnu dia ada tambahan huruf di depan. Kalau fi'lul mudhari' mesti ada huruf dekat depan. Belakang pun adalah. Tapi depan, kalau depan tu ada tambahan huruf ya atau alif atau nun atau ta atau kita sebut sebagai huruf anita. Kalau ada huruf anita ni, dia fi'lul mudhari' lah tu. Maksudnya dekat depan tu ada sama ada alif, nun, ya, ta. Okey? Fi'lul mudhari' itu yang beza dia dengan fi'lul madhi. Kemudian belakang tu tanda sama, lebih kurang sama seperti dengan kata nama tadi. Kalau dua alif nun, kalau ramai yang lelaki waw nun. Kalau dua perempuan alif nun, tapi bila dia ramai perempuan, kita guna yaf'alna atau taf'alna macam tu. Yang ni kena hafal, kena fahamkan jugalah. Okey. Jadi, ini sifat untuk fi'lul mudhari'. Kalau fi'lul madhi ataupun past tense ni yang dah lepas ni, yang dah terjadi, dia tambahan huruf dia dekat belakang sahaja. Okey, di bahagian belakang sahaja untuk menunjukkan benda tu atau kerja tu telah terjadi. Okey? Itu beza dengan fi'lul mudhari' tadi. Jadi huwa fa'ala, huma fa'ala, ada alif kat situ, hum fa'alu, hiya fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, ana, nahnu, fa'altu, fa'alna. Okay, bahagian belakang dia ditambah kalau fi'lul madhi ni. Jadi kalau nak dapat soalan, perhatikan dia punya kata kerja tu tambahan dia depan belakang ke atau belakang sahaja. Untuk pastikan kita faham. Itu dia tengah tanya fi'lul mudhari' ke fi'lul madhi. Lepas tu dhamir apa kita nak guna pada soalan tu. Pada nak bagi jawapan apa. Okey? Macam tu. Ada soalan tak yang ni? Yang ini kena ingat. Ingat tanda. Apa tu ingat dhamir dia. Macam tu je. Okey? Kalau tak dapat nak hafal, kena tengok tanda dia. Tapi kalau hafal adalah lebih baiklah. Okey? Boleh? Boleh lah ni? Boleh Kita kalau jawab soalan insya-Allah lah boleh nampak. Okey, kita try jawab soalan. Okey Soalan yang A ni. Imla al-faraghat maksud dia isikan tempat kosong. Imla al-faraghat bil kalimatil munasibah. Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul. Ya? Dengar ke? Kenapa tu? Tersekat ke atau tak jelas ke boleh bagi tahu sebabnya ya Ustaz tak dengar awak ni. Macam mana boleh chat boleh type je kalau okey boleh tak dia terputus.
Rania boleh dengar? Ustazah. This meeting is being Ustazah terputus. Okey, boleh Boleh. Sekejap sudah tanda ni. Tanda buka ni balik. Internet ni dia ada masalah. Sekejap saya tak boleh nak ulang balik. Okey. Ni boleh nampak? Allah. Minta maaf lah. Yang teknikal ni tak terkawal lah. Ustazah sangkut. Ya? Sangkut? Dengar lagi tak? Sangkut ke? Okey, boleh tak? Minta maaf lah. Sangkut ha. Tadi dah rekod, boleh dengar tak rekod ni? Okey Boleh ke? Boleh sudah mula ke? Boleh. Okey. Sekejap saya nak check dia rekod ke dia tak rekod. Dia tak rekod susah juga ni. Macam mana sekarang awak nak dengar semula? Okey, rekod. Baik. Ni. Soalan ni dia bagi jawapan domer, lepas tu dia minta letak dekat tempat kosong. Okey. Kalau soalan begini, jangan panik dulu. Soalan begini, perhatikan pilihan jawapan dia. Okey, pilihan jawapan dia adalah domer. Kemudian perhatikan pula soalan dan kita bulatkan kalau boleh bulatkan ke macam mana ke? Bulatkan ke, gariskan ke perkataan selepas tempat kosong. Macam ni kan? Ni, ini sebab dia nak tanya yang ini je sebenarnya. Okey? Belakang tu ayat tambahan. Baik, yang 26. Sitah wa ishrun. Yaqra'u. Okey? Perkataan yaqra'u. Untuk domer apa? Yang pertama, dia ada tambahan huruf di hadapan dan di belakang. Kalau ada tambahan huruf di depan dan belakang, dia adalah fi'lul mudhari', present tense, sedang. Kemudian, sebab tengok pula dia, yaqra'u. Dia di mana tempat dia? Okey? Kalau kita hafal tak ada masalah dah. Yaqra'u ni, apakah domer yang sesuai untuk dia? Huwa. Huwa kan? Sebab dia satu ataupun seorang. Okey, kemudian yaghsilna. Yaghsilna al-malabisa. Yaqra'un tadi baca alkitab buku. Yaghsilna al-malabisa. Baik, yaghsilna. Mana yang sesuai? Ataupun mana yang tepatlah untuk dia. Ini ada ya depan, ada na di belakang. Satu je yang pelik. Perempuan ramai, dia macam gini. Jadi, cari yang perempuan. Mana yang perempuan yang ramai? Hunna. Hunna ya. Baik, seterusnya zahabat. Zahabat. Ya, huma, hum, ana. Mana jawapan dia? Zahabat. Mana-mana perkataan Ya. mana-mana perkataan yang ada ta taknis ya, nama dia ni ta taknis ataupun ta bersukun, bertanda mati. Dia mesti perempuan. Zahabat ni automatik perempuan lah. Okey? Ya. Muallimani. Ini kata nama ni. Dia campur-campur. Muallimani. Tanda dia apa kat situ? Alif nun kan tanda dia. Jadi dia dua. Mana yang dua? Huma. Huma lah. Okey. Jadi tinggal hum dengan ana saja. Jadi bila tinggal dua ni, okey, tinggal dua ni, tentukan ataupun tengok dia punya jawapan kat situ. Okey, perkataan dia tu, kata kerja, ada apa dekat dia? Waw nun kan? Bila waw nun, dia seorang ke ramai? Ramai. Ramai kan? Jadi mana satu yang sesuai? Ana ke hum? Home. Hum lah. Macam tu cara dia. Kalau hafal lagi baik lah. Okay.
Kalau tak dapat nak hafal pun boleh tengok tanda. Okey, tanda belakang itulah terutamanya. Sebab biasa kat depan tu sama je ya dengan ta je. Yang belakang tu yang berubah. Okey, baik, seterusnya soalan yang B. Okey. Wafiq. Wafiq ni maksud dia padankan. Baina majmu'ah alif wa baina majmu'ah ba. Padankanlah antara dua ni. Soalan 16. Nahnu. Jadi kita cari perkataan nahnu. Untuk nahnu yang mana? Nahnu tanda dia apa? Nahnu ni dua atau ramai. Okey. Boleh jadi lelaki atau perempuan. Jadi tengok tanda. Nahnu tanda dia alif nun atau alif atau waw nun atau alif ta. Okey. Ataupun kalau nahnu perempuan na je belakang dia kan. Mana satu jawapan dia tu? Katabtuma ke, la'ibtu ke, qara'tunna ke, syarabta ke, zahabna? Qara'tunna. Nahnu. Ini okey. Yang kedua tengok ni tambahan ni kat depan dengan belakang ke belakang saja? Jawapan dia ni. Belakang saja ke depan depan dan belakang? Kalau tengokkan dekat perkataan-perkataan ni, dia tambah dekat belakang saja. Jadi dia ni past tense lah. Kan madhi kan? Jadi kalau madhi, nahnu kita tak guna qara'tunna. Kita guna zahabna. Zahabna. Okey, sebab nahnu na kat belakang dia. Fa'alna, qara'na, katabna, ada na belakang. Jadi jawapan dia na. Okey. Sebab ini fi'lun madhi. Baik. Antuma ni dua, lelaki perempuan boleh. Tapi kalau untuk madhi, antuma belakang bahagian anta, anti, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Yang itu senang sebab dia punya belakang tu sama. Okey. Anta katabta, anti katabti, antuma katabtuma, antum katabtum, antuna katabtunna. Macam tu. Mudahlah bahagian kata ganti nama yang kedua tu. Jadi antuma katabtuma. Okey. Baik, 18 ana. Ana fi'lul madhi dia la'ibtu. Fa'altu, la'ibtu, qara'tu. Itu ana, saya dah baca, saya dah main. Kalau kat sini saya dah main. Okey. Baik, anta, awak. Anta belakang sama je. Jadi mana jawapan dia? Syarabta. Syarabta. Awak dah minum. Macam tu. Jadi yang antuna ni qara'tunna, belakang sama. Kalau yang kata ganti nama diri kedua ni, anta, anti ni sama je belakang. Antuna, awak semua dah baca qara'tunna. Okey? Boleh? Boleh. Baik, seterusnya. Kita memang jawab soalan je ni. Awak dah trial ke bulan depan? Dah trial dah. Oh, dah trial. Okey. Baik. Da khattan. Ni khattan ni memang popular. Setiap soalan memang ada khattan ni. Okey, kalau peperiksaan IPKK dia akan tanya khattan ni. Maksudnya bila khattan garis. Jangan lupa garis. Okey. Baik, nombor 21. Aiman, tempat kosong, al-ma'a. Yang pertama tengok dulu pilihan jawapan dia macam mana. Pilihan jawapan dia ada huruf depan belakang atau belakang saja. Bila ada depan belakang, maknanya dia tu fi'il mudhari' lah. Jadi kena perhati huruf depan dan yang penting yang bahagian belakang. Okey, Aiman. Aiman ni satu seorang lelaki kan. Jadi dia kena cari fi'il yang seorang lah. Aiman tempat kosong al-ma'a. Yashrabu ke yashrabani? Yashrabu. Sebab dia seorang kan. Yashrabani dua, tak betul. Jadi Aiman yashrabu al-ma'a. Kalau ada tersekat-sekat bagi tahu dia internet ni. Okey, Aiman sedang minum air. Macam tu. Yang kedua, Zainab. Zainab perempuan lah.
Seorang. Tak malu ke yak malu? Mana satu jawapan dia, Rania? Saya tak dengar. Minta maaf. Ni kan? Ustazah Tak. tersangkut. Oh, ya ke? Tersangkut ke? Kejap kejap. Betulkan ni. Sekarang tersangkut lagi tak? Kawasan sini internet dia memang lemah. Masalah internet. Baik tak malu jawapan dia. Zainab, perempuan seorang, tak malulah. Ya malu ni dia lelaki. Okey, 23. Ja'far, tempat kosong. Yal'abuna ke yal'abu? Ja'far ni seorang. Maka jawapan dia? Yal'abu. Yal'abu Kemudian yang keempat, 24. Al-abu wal ummu. Nampak? Al-abu wal ummu. Maka ada dua orang lah ni. Jadi jawapan dia kena yang dua. Yaqra'ani ke yaqra'una? Yaqra'ani. Tengok tanda kan? Okey. Alif nun. Jadi dua. Mak dan ayah sedang membaca Al-Quran. Nombor 25. At-talibat. Tempat kosong. Fil jami'ah. Tadurusani yadrusna. At-talibat. Ada tanda. Apa dia? Alif ta. Maka dia ramai lah ni. Mana satu yang ramai? Tadurusani ke yadrusna? Tadrusani. Tadrusani ke yadrusna? Ni ramai. Ramai. Kalau ramai, tanda dia untuk fi'il mudhari' yang ini. Sebab apa bukan yang ini? Sebab ada alif nun. Alif nun untuk dua. Jadi salah lah yang ni. Alif nun untuk dua. Jadi jawapan dia yang ini. Yadrusna. Sebab at-talibat ramai kan? Jadi jawapan dia yadrusna. Kalau kita tak dapat juga nak cari jawapan dia kan, keliru, tengok dekat pilihan jawapan tu. Kalau sesuai, tandakan. Okey, macam inilah cara dia. At-talibat seramai, tak boleh tadrusani sebab dia dua orang. Jadi guna yadrusna. Baik, soalan seterusnya ini. Tandakan ataupun letakkan baris. Samalah. Okey. Nombor 21, tempat kosong. Yazhabu ilal fasli. Baik, dia nak kita bagi domel lah ni. Yazhabu ni dia dah bagi fi'lul mudhari'. Yazhabu ni nampak, dia depan je. Belakang tak ada tanda apa-apa. Jadi dia seorang kan? Mana yang seorang untuk yazhabu? Huwa. Huwa. Jawapan dia huwa. Gariskan. Baik. Tempat kosong, yazhabani. Ada ya, ada alif nun. Mana satu untuk dia tu? Yazhabani tu. Antum ke antuma? Antuma. Antuma. Okey, antum ni ramai. Antuma dua. Okey. Anta, antuma, antum. Macam itulah kalau nak bagi ingat. Anta, antuma, antum. Satu, dua, ramai. Okey, nombor 23. Tazhabu. Mana satu? Hiya ke huwa? Tengok tanda dia ni. Ta. Tazhabu. Ilal fasli. Jawapan dia? Ya. Iyalah. Okey. Ta ni memang untuk perempuan biasanya. Ya untuk lelaki. Baik, seterusnya 24. Tazhabina. Tabina. Okey. Yang ini untuk perempuan ke lelaki? Ada ta dekat depan ni. Perempuan lah. Anti ke anta? Anti. Anti lah Anti tazhabina. Kalau anta? Anta fi'il mudhari' dia apa tu? Tazhabi. Tak, tazhabu saja. Kalau anta tazhabu. Anta tazhabu, perempuan, anti tazhabina. Okey? Baik. Nazhabu. Hunna ke nahnu? Tanda dia na dekat depan tu. Hunna atau nahnu? Nahnu. Nahnu Nahnu yang tepatnya. Macam itulah. Okey, yang ini senang. Kalau dibagi kat situ, tengok tanda yang ada pada huruf, pada perkataan kata kerja tu. Tengok tanda dia, lepas tu tengoklah pilihan jawapan mana yang sesuai dengan dia.
Okey, boleh. Ada yang nak tanya? Dah habis dah. Ada yang nak tanya? Tak ada. Sepanjang? Tak ada. Boleh Nanti saya akan bagi awak kerja lembaran kerja lah, boleh buat latihan untuk tajuk domir ni bagi Mahir. Yang penting adalah yang inilah table ni, sifir dia ni kena ingat. Okey, depan belakang, dan satu lagi adalah tanda. Tanda adalah penting untuk domir. Sebab setiap satu domir tu dia pakai tanda berbeza, tak sama. Tak boleh yang satu guna untuk dua. Contoh kan, zahibatani ni tak boleh untuk satu. Dia kena guna dua juga. Macam itulah. Itu yang penting. Tengok tanda, boleh tentukan domir berdasarkan tanda. Okey, tanda dia satu ke dua ke ramai, macam tu. Untuk soalan berkenaan dengan domir. Nanti boleh cuba semula kertas soalan yang Ustazah bagi tu, bahagian domir yang tak ada tu kan. Banyak yang domir tu. Nanti cuba. Lepas tu boleh hantar semula kat Ustazah, nanti Ustazah cek. Okey, boleh? Boleh, Rania? Okey, insya-Allah. Baik. Dah sampai penghujung dah pun. Dah selesai. Alhamdulillah. Intahaina min ad-dars al-awwal ni. Awal salah Ustazah buat. Okey, insya-Allah. Ustazah akan beri lembaran kerja macam biasa. Lembaran kerja nota telah Ustazah berikan. Kemudian ada nanti lembaran kerja dan kuis lah, boleh buat latihan ataupun latih tupi sampai Mahir jawab, insya-Allah. Jadi apa lagi tajuk yang Rania tak berapa nak faham lah, boleh Ustazah tumpu yang itu. Mana yang tak berapa nak faham? Boleh bagi tahu, kita boleh bersedia untuk ulang kaji seterusnya. Tajuk apa tu? Tak ada dah kot. Tak ada dah. Boleh dah yang lain. Boleh. Macam jam, boleh jam apa lagi tu? Buat ayat, ketikkan. Buat ayat ada masalah tak? Buat ayat nanti saya akan minggu depan insya-Allah, kalau tak ada apa kita masuk sikit buat ayat lah. Okey, macam mana nak buat ayat? Untuk skor lah bahagian buat ayat tu. Okey, kemudian jawab petikan, insya-Allah mudah, tak ada masalah. Petikan hanya jawab saja berdasarkan petikan. Cuma buat ayat lah, buat ayat. Kemudian soalan berkenaan dengan adawatul istifham. Adawatul istifham tu sebenarnya kena hafal lah, banyak hafal. Cuma bila ditanya masuk dia punya soalan, dia tanya kita minta kita tulis adawatul istifham tu yang buat kita keliru kan. InsyaAllah itu akan saya cuba kongsikan lah. Okey, mungkin dalam 2-3 kelas lagi ke. Okey. Okey. Baik, itu sahaja. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi sebelum kita tutup, kita baca tasbih kafarah dan surah Wal-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tayyib, hadza faqat minni. Ma'assalamah ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Rania. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sama-sama.